Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan tajuk mengenai penderaan seksual. Apa itu penderaan seksual? Penderaan seksual merupakan apabila seorang kanak-kanak atau remaja digunakan untuk mencapai kepuasan seks. Dan biasanya kerap kali kanak-kanak atau remaja tidak faham akan situasi ini dan tidak dapat menghalang atau mengelak daripada situasi tersebut. Dan penderaan seksual selalu berkait dengan salah guna kuasa, kepercayaan dan tanggungjawab oleh pendera. Berikut adalah statistik kes penderaan kanak-kanak bermula Januari hingga Jun 2022 dan sumber statistik ini adalah daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu JKM. Melalui statistik ini, 55% adalah penderaan secara fizikal dan 39% adalah penderaan seksual dan 6% adalah penderaan emosi. Antara contoh aktiviti penderaan seksual adalah pendedahan kepada kelakuan yang tidak senonoh dan tidak sopan di persekitaran, dan kedua adalah faktor menonton pornografi, iaitu kerap kali dunia kita sekarang telah terdedah dengan internet yang tiada batasan. Jadi ruang untuk menonton pornografi itu sangat tinggi. Dan ketiga, sentuhan payudara, kemaluan dan melancap. Yang keempat, semua jenis hubungan seks termasuk seks oral, seks faraj dan seks dubur. Penderaan seks berlaku biasanya berlaku di rumah, iaitu perbuatan ini dilakukan oleh ahli keluarga iaitu darah daging sendiri atau saudara mara yang duduk sebumbung dengan mangsa. Dan yang kedua adalah di luar rumah. Perbuatan ini dilakukan oleh jiran, penjaga atau pengasuh mangsa tersebut, guru sekolah, orang yang diberi tanggungjawab untuk menjaga kanak-kanak atau remaja tersebut atau orang yang tidak dikenali. Berikut adalah tanda-tanda penderaan seksual. Yang pertama, kesakitan yang tidak dapat diterangkan seperti sakit kepala yang berulang-ulang, sakit abdomen yang berulang-ulang dan susah untuk tidur. Yang kedua, tanda-tanda trauma atau jangkitan seperti discharge dari faraj atau perdarahan daripada bahagian dubur. Kerisauan tinggi, keraguan dan kemurungan, kecelaruan konversif iaitu kehilangan fungsi tubuh secara psikologikal, mengalami jangkitan penyakit kelamin, gangguan cara makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa, dan seterusnya perubahan kelakuan terhadap masa, kelakuan seksual atau pengetahuan yang tidak berpatutan iaitu seperti terlalu banyak melancap, kehamilan remaja, penyalahgunaan dadah. Di antara tanda-tanda yang lain adalah mangsa susah mengecam identiti lelaki dan perempuan. Seorang budak lelaki yang menjadi mangsa penderaan seksual oleh seorang lelaki dewasa tidak bermakna dia itu homoseksual. Dan tanda seterusnya adalah kelakuan seksual yang tidak terkawal ataupun seks rambang. Antara tanda yang lain adalah mangsa akan mencederakan diri sendiri, tidak mahu pergi ke sekolah, masalah kelakuan atau melakukan perbuatan jahat, kemerosotan pencapaian akademik di sekolah atau tidak menumpukan perhatian di sekolah. Dan antara yang utama adalah kenyataan dari mangsa seperti dia menyentuh saya. Yang berikut adalah kesan mangsa penderaan seksual. Antaranya adalah perasaan marah, perasaan bersalah, perasaan iri hati, perasaan malu, takut akan keretakan keluarga, konflik dalaman terhadap kasih sayang, keliru, merasa rendah diri, merasa tidak berguna dan mangsa menjadi pandangan kacau bilau terhadap seks, hidup terasing dan kurang mempercayai orang, kecenderungan untuk bunuh diri, gangguan personaliti, garang dan paling risau adalah mungkin akan menjadi pekerja seks.
Berikut adalah salah satu situasi yang sering berlaku di persekitaran kita. Tomorrow, okay? Alright, thank you. See you. Bye. Ah, Neeling. So, what is this you're drawing? Let's take a look. Okay. Wow, that's beautiful. That's great. Hey, you want to have some fun? Yes? Okay, I'll teach you a song, alright? Goes like this. My itsy bitsy fingers are tickling your knees. Let's play a game. It's just you and me. Just close your eyes and don't make the sound. Let my itsy bitsy fingers touch you all around. Learn how to protect your child. Tomorrow, okay? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saihatul Najwa akan menjelaskan penyelesaian masalah bagi isu penderaan seksual melalui kurikulum dalam pendidikan Islam. Okey, seperti yang kita lihat pada video yang telah dipaparkan oleh kawan saya, Sakinah, iaitu berkenaan masalah penderaan yang terjadi di persekitaran kita. Okey, mari kita lihat. Okey, bagaimanakah kurikulum pendidikan Islam dapat menyelesaikan isu penderaan seksual? Okey, seperti yang kita tahu, pendidikan merupakan satu perantaraan yang terbaik dalam menyampaikan sesuatu maklumat. Oleh yang demikian, pendidikan adalah platform yang paling utama dalam memastikan penyampaian maklumat berkenaan penderaan seksual dapat dilaksanakan. Mari kita lihat. Okey, seperti yang kita maklum, sistem pendidikan Malaysia sekarang telah melangkah ke arah pendidikan yang bertaraf dunia, iaitu merupakan satu komitmen dan usaha Kementerian Pendidikan bagi memperbaiki kualiti pendidikan negara supaya ia dapat ditingkatkan kepada satu standard yang tinggi dan mampu menyaingi negara maju yang lain. Namun,
pendidikan taraf dunia ini akan terbantut atau tidak dapat dilaksanakan seandainya isu masalah penderaan seksual tidak dapat diatasi dengan baik. Okey, mari kita lihat antara yang terdapat dalam pendidikan bertaraf dunia adalah wawasan unggul bagi mereformasikan pelbagai aspek organisasi pendidikan sekolah pada semua peringkat dan mengubah sistem pendidikan. Okey. Seperti yang kita maklum, pendidikan bertaraf dunia ini adalah satu langkah daripada Kementerian Pendidikan, iaitu membawa pendidikan Malaysia ke taraf lebih global. Oleh yang demikian, dengan berpaksikan pendidikan bertaraf dunia, seharusnya kementerian mengambil satu langkah bijak dengan menyediakan satu platform kepada kanak-kanak dalam menyedarkan betapa pentingnya kesedaran gangguan penderaan seksual. Seterusnya, kepelbagaian pendidikan Islam. Okey, seperti kita tahu, dalam pendidikan Islam, dia tidak memfokuskan kepada satu kaum sahaja seperti yang kita lihat di surah Ar-Rum. Perbezaan warna, bangsa, rupa paras, agama dan kepercayaan merupakan salah satu daripada kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan ayat ini, kita dapat melihat sesungguhnya pendidikan Islam tidak tertumpu pada satu agama saja, tetapi lebih kepada menyeluruh. Okey, kita lihat yang kedua. Dari segi aspek pendidikan Islam, peranan kebijaksanaan dan penampilan guru pendidikan Islam dalam melaksanakan pengajaran sangat penting, kerana guru pendidikan Islam bukan sekadar sebagai pendidik, pengajar, tapi sebagai da'i, iaitu pendakwah. Okey, so bagaimana kepelbagaian pendidikan Islam ini dapat membantu mengurangkan kadar masalah penderaan seksual, iaitu dengan guru itu sendiri. Peranan guru itu sendiri menyampaikan kepada pelajar berkenaan pengetahuan pendidikan seksual, yang mana apakah yang patut dan tidak patut dilakukan kepada diri mereka. Okey, kita lihat di dalam konsep pendidikan Islam terdapat beberapa perkara. Yang pertama, guru perlu bijak dalam memberi pendidikan secara adil, equity kepada pelajar, iaitu guru tidak boleh memilih pelajar mana yang ingin disampaikan, ingin diterangkan ilmu tersebut. Okey, yang kedua, kebijaksanaan guru mengelola, mengawal situasi pelajar dan menyediakan aktiviti yang boleh memupuk penghayatan nilai-nilai perpaduan, dapat mewujudkan kesefahaman dan mengurangkan polarisasi dan mengubah perspektif murid tentang hubungan kaum terutamanya. Okey, ini lebih kepada perpaduan lah. Okey, seterusnya. Guru-guru pendidik Islam perlu memiliki kompetensi dalam mengajar belajar yang mempunyai pelbagai budaya. Okey. So, yang terakhir, aspek pengajaran pendidikan Islam perlu menekankan aspek pendidikan berentas kurikulum yang memberi tumpuan dalam aspek pelbagai budaya sama ada secara langsung atau tidak langsung. So, kita dapat lihat dekat sini. Sesungguhnya, kepelbagaian dalam pendidikan Islam ini tidak menekankan pada satu fokus saja, iaitu pada subjek saja. Selain itu, pelbagai pendidikan Islam iaitu guru boleh menyampaikan sesuatu yang luar daripada konteks pembelajaran dengan menyampaikan isu-isu semasa seperti masalah penderaan seksual dan supaya pelajar lebih berhati-hati. Okey, seterusnya. Kesepaduan ilmu. Okey. Dalam konteks pendidikan Islam, kesepaduan ilmu itu merupakan ilmu-ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis, di samping adanya integrasi ilmu-ilmu yang lain ke arah membina komuniti ummah yang berteraskan akidah. Oleh itu, guru-guru Islam sewajarnya melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara bersepadu untuk melahirkan pelajar-pelajar yang beroleh hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. So, di sini kita dapat lihat betapa pentingnya peranan guru tu
dalam menyampaikan ilmu yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang kita tahu, sesungguhnya penderaan seksual adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So, dengan kesepaduan ilmu itu, wajarlah seorang guru itu memaklumkan kepada pelajar-pelajar kewajaran yang perlu diambil bagi memastikan gangguan seksual dapat dielakkan. Okey, seterusnya, peranan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua iaitu SKPMG2. Mari kita lihat pada visi KPM iaitu mendidik pendidikan berkualiti, insan terdidik dan negara sejahtera. Manakala misi KPM pula melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Jadi, bagi memastikan misi dan visi KPM ini tercapai, adalah wajar bagi kita memastikan tiada kudis dalam pendidikan, iaitu masalah kalangan pelajar berkaitan penderaan seksual. Mari kita lihat dalam sistem co-curriculum. Okey, ini adalah yang kita boleh lihat yang terdapat dalam SKPMG2, iaitu kita boleh masukkan pembelajaran yang berkaitan sex education atau pendidikan sosial ke dalam sistem kurikulum, iaitu dengan menilai mata pelajaran diurus meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Okey, kita tengok standard kualiti kat sini. Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang. Okey, mengapakah sex education sebelum ini tidak dapat dilaksanakan? Kemungkinan adalah dari sudut tajuk itu sendiri, iaitu sex education yang tidak bersesuaian dengan adab dan tutur bicara Melayu, iaitu terlalu mendedahkan, iaitu sex education. Kemungkinan pihak kementerian boleh menukarkan perkataan sex education, pendidikan seksual, kepada satu perkataan yang lebih baik supaya pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat. Okey, dalam standard kualiti ni kita boleh nampak bagaimana tindakan untuk mencapai standard itu, iaitu memperoleh dokumen kurikulum menyelaras penyediaan RPT, RPH, penaksiran tugas dan menganalisis data tindakan susulan. Okey, kita tengok tahap kualiti. Kat sini adalah berdasarkan keperluan. Okey, antara tindakannya adalah berdasarkan keperluan pelajar, iaitu murid, topik, peristiwa, bersesuaian pelaksanaan kurikulum. Kenapa pentingnya sex education ni dimasukkan ke dalam sistem pendidikan untuk memastikan pelajar terdedah dalam bentuk sistematik dan boleh dilakukan secara berterusan seperti falsafah pendidikan Islam, iaitu ilmu yang berterusan. Seterusnya, okey, 5 bahagian. Okey, dalam pendidikan kita boleh menyentuh kepada 5 bahagian privasi yang perlu diajar kepada anak-anak, iaitu bahagian mulut, pinggung, punggung, dada, kemaluan dan peha. 5 bahagian privasi ni perlu didedahkan kepada anak-anak supaya tiada siapa yang boleh menyentuh bahagian-bahagian privasi tersebut. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, kita lihat dari sudut kepentingan takbir urus insan dalam pengurusan pendidikan Islam. Kita lihat pada matlamatnya dulu, iaitu matlamat dan hala tuju organisasi sekolah perlu seiring dengan konsep pengabdian diri kepada Allah. Pengurusan Islam merupakan terjemahan daripada kerajaan Islam atau pemerintahan Islam. Oleh yang demikian, prinsip asas pengurusan dalam sesebuah kerajaan Islam akan melibatkan beberapa prinsip utama yang ditetapkan, iaitu al-ubudiyah, as-surah, al-huriyah dan al-amanah. So, berdasarkan definisi dan matlamat dalam takbir urus insan dalam pengurusan pendidikan Islam menunjukkan pentingnya pengurusan dalam satu institusi tersebut bagi memastikan penyampaian ilmu itu disampaikan. Okey, kita lihat antara kepentingannya adalah mewujudkan persekitaran pendidikan yang selamat,
Okey, dengan tadbir urus yang baik dalam pendidikan Islam, persekitaran pelajaran iaitu pelajar datang ke sekolah itu akan mewujudkan satu persekitaran yang selamat. Yang kedua, mengaplikasikan pendidikan Islam dalam menangani isu berkaitan. Jadi boleh dimasukkan dalam pendidikan Islam berkaitan isu penderaan seksual tersebut dalam mata pelajaran. Yang ketiga, memastikan matlamat utama pendidikan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dengan adanya tadbir urus insan dalam pengurusan pendidikan Islam, matlamat utama pendidikan yang dilaksanakan tu akan lebih berkesan. Dan yang terakhir, memberi kesedaran awal kepada kanak-kanak bagi mengelakkan menjadi mangsa. Okey, so kita dapat lihat betapa pentingnya tadbir urus dalam pengurusan pendidikan Islam. Okey, inilah YouTube yang kawan saya dah tunjukkan tadi. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya. Baiklah, saya Nur Husnina binti Ashar. Saya akan menerangkan tentang penderaan seksual menurut fiqh jenayat. Okey, kesalahan pertama dalam penderaan seksual ialah Islam ialah dera. Islam tidak mengajar umatnya untuk mendera atau melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung ke arah pembunuhan walaupun kepada kanak-kanak. Kerana kanak-kanak juga manusia yang selayaknya diperlakukan dengan elok. Yang mana menurut hukuman dari perspektif Islam, bagi hukuman dera akan diperuntukkan hukuman tegas dan keras kepada penjenayah maupun pelaku penderaan seksual terhadap kanak-kanak sebagai zawajir iaitu pencegahan dan jawabir iaitu penebus dosa. Firman Allah SWT yang bermaksud, maka janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut. Maafkan saya. Okey, firman Allah SWT yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. Okey, seterusnya, perbuatan salah yang seterusnya ialah seks. Okey, dalam syariah Islam, untuk bahagian seks ataupun zina terbahagi kepada dua bahagian iaitu muhsan dan ghair muhsan. Muhsan yang dah berkahwin manakala ghair muhsan yang belum berkahwin. Okey. Hukuman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan sebat terdapat di dalam bentuk hukuman terhadap kesalahan yang boleh dikenakan hudud iaitu had. Orang yang melakukan pemerkosaan akan menerima 100 kali sebatan jika belum berkahwin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 2 yang bermaksud, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali sebat. Bagi yang telah bernikah ataupun dah berkahwin, dikenakan hukuman rejam. Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, seorang lelaki daripada Bani Aslam telah datang kepada Rasulullah SAW dan memberitahu baginda bahawa dia, iaitu lelaki tersebut, telah melakukan zina. Dan dia telah mengangkat sumpah pengakuan iaitu melakukan zina sebanyak 4 kali. Rasulullah SAW telah mengeluarkan perintah supaya lelaki itu direjam sehingga mati kerana dia iaitu lelaki tersebut telah berkahwin. Sahih Bukhari. Okey, seterusnya untuk kesalahan liwat. Okey, kebanyakan penderaan seksual terlibat juga dengan kes liwat. Okey, yang mana sama ada si pelaku membuat kepada si kanak-kanak lelaki atau boleh jadi juga kepada lelaki dan lelaki secara terpaksa. Okey, jika
Ini adalah hukuman bagi orang yang meliwat. Jika melukai kemaluan kanak-kanak dengan persetubuhan akan dikenakan denda 1/3 daripada 100 ekor unta atau hampir RM150,000 jika seekor unta berharga RM4,375 selain daripada hukuman terhadap zina. Dalil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya bunuhlah peliwat dan yang diliwat. Riwayat At-Tirmizi. Kesalahan seterusnya dalam penderasaan seksual ialah dia akan menggugat keamanan negara. Islam merupakan sebuah agama yang sangat mengambil berat terhadap konsep keamanan. Dalam Islam, konsep keamanan adalah berdasarkan kepada sistem dan doktrin Islam yang menyeluruh yang melibatkan alam sejagat, kehidupan dan kemanusiaan. Jadi disebabkan kes-kes penderaan seksual ni akan menyebabkan semua orang takut nak lepaskan anak mereka keluar. Nak letak anak kat pusat-pusat asuhan takut. Sebab apa? Sebab berlakunya kes-kes penderaan seksual. Tak kira siapa kat mana-mana pun boleh jadi kes ni. Okay? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 33 hingga 34. Maksudnya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerosakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang negeri, iaitu dari tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai menangkap mereka. Maka ketahuilah bahawasanya Allah pengampun lagi maha penyayang. So daripada firman Allah SWT ni kita dapat lihat apakah azab ataupun siksaan terhadap mereka yang menggugat keamanan negara. Kesalahan yang seterusnya iaitu membunuh. Ada penderaan seksual yang melibatkan kes bunuh. So ini adalah hukuman dia. Islam melarang keras untuk menzalimi orang yang tidak bersalah, apalagi meragut nyawanya. Pembunuhan bukanlah perkara biasa. Syariat menggolongkan pembunuhan sebagai dosa besar kedua setelah syirik. Membunuh seorang manusia tanpa hak ditamsilkan dengan membunuh semua manusia. Sebagaimana firman Allah SWT, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Okey, dalam kesalahan membunuh ni akan dikenakan hukuman qisas yang mana bunuh dibalas bunuh, mencederakan dibalas mencederakan. Okey. Ini adalah nas Al-Quran tentang hakikat anak. Anak adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dihargai. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, bagi Allah Subhanahu Wa Taala jugalah segala yang ada di langit dan di bumi. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dia mengurniakan anak-anak perempuan kepada sesiapa dikehendakinya dan mengurniakan anak-anak lelaki kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi daripada firman Allah SWT ni kita dapat lihat bahawa Allah mencipta kanak-kanak ni untuk kita sayangi dan bukan untuk kita zalimi. Sebagai kesimpulan, fiqh jenayat Islam adalah undang-undang yang dikurniakan kepada manusia sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang ini sesuai dengan naluri manusia yang begitu kompleks dan sukar dijangkakan. Pelaksanaan undang-undang Islam akan membawa kejayaan yang bukan sahaja di dunia bahkan juga di akhirat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulannya adalah kurikulum dan fiqh adalah amat penting dalam menangani isu jenayah penderaan seksual. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kepada sahabat saya, Nur Husnina dan Suhatun Najwa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Beli. Beli suka bermain-main di kawasan rumahnya. Suatu hari, ayah saudara Beli, iaitu Uncle G, datang ke rumah. Uncle G mengajak Beli berjalan-jalan menaiki kereta.
mereka melalui satu kawasan yang sunyi dan tiba-tiba Uncle Jim memberhentikan keretanya. Uncle Jim kemudian menunjukkan kamera barunya. Tiba-tiba Uncle Jim membuka baju Melly dan mengambil gambar Melly. Uncle Jim meminta Melly untuk tidak bagi tahu sesiapa pun mengenai perkara itu. Kemudian Uncle Jim menghantar Melly pulang semula ke rumah. Melly keliru dan memberitahu ayahnya semua yang terjadi. Ayah Melly terkejut dan marah. Kemudian menelpon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Akhirnya, Uncle Jim berjaya ditangkap oleh polis. Ingat ya adik-adik, jangan benarkan sesiapa pun mengambil gambar adik-adik tanpa pakaian. Jika ia berlaku, beritahu kepada ibu bapa atau penjaga adik-adik mengenai kejadian tersebut.